Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat tahun baru. Anda bersama saya Hafizah Zaman dalam Buletin Awani pagi ini. Kita mulakan dengan perkembangan berikut. Kepulauan Sulu di selatan Filipina akan ditutup selama 2 minggu bermula Isnin bagi mengekang varian baru COVID-19 yang dikatakan ditemui di Malaysia. Dan memetik laporan Reuters, perkara tersebut diumumkan oleh Gubernur Sulu yang memberitahu langkah itu diambil susulan varian pandemik itu dilaporkan ditemui di Sabah. Jadi apa yang kita tahu setakat ini tentang varian baru coronavirus ini, dan sudah bersedia di talian melalui Skype Profesor Madya Dr. Malina Osman, Pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia UPM, bagi kita memahami dengan lebih mendalam berkenaan dengan isu ini. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Malina. Pertama sekali, apa yang kita ketahui setakat ini mengenai varian baru dikesan di Sabah yang dinyatakan KP Kesihatan, varian baru UK dan juga varian baru yang dikesan di Afrika Selatan? Bermakna ada 3 lebih kurang varian baru yang kita kesan setakat ini di seluruh dunia ini, Dr. Malina. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mengenai varian baru yang ditemui dalam pandemik COVID-19 sekarang ni, kita maklum bahawa virus tu sentiasa mengalami perubahan antigen, di permukaan virus itu sendiri sentiasa mengalami perubahan dari masa ke semasa. Jadi penemuan varian-varian baru bukanlah sesuatu yang luar biasa. Tinggal lagi kita berdepan dengan pelbagai kemungkinan apakah kesan yang akan ditimbulkan oleh strain-strain baru yang berkenaan. Dari laporan-laporan yang telah sedia ada, varian yang ditemui di Sabah setakat ni belum kita ketahui secara terperinci apakah sebenarnya kesan yang mampu tunjukkan pada mereka-mereka yang mendapat jangkitan akibat varian tersebut. Di UK dan juga di Afrika Selatan, apa yang dilaporkan ialah kadar kematian yang dilaporkan akibat strain yang baru tersebut dikatakan meningkat. Tapi kalau kita lihat dari segi akademik, apa yang berlaku ialah apabila muncul varian yang baru, apa yang kita lihat ialah kadar transmissibility ataupun kadar tularan tu berlaku dengan lebih cepat, peningkatan kes yang mendadak. Mengambil contoh di UK dan juga di Afrika Selatan, yang apabila kes mendadak, maka akan berlaku beban sistem perkhidmatan kesihatan di situ, ramai yang sakit dan ramai yang akan mendapat komplikasi dan seterusnya perlu menerima rawatan. Jadi apabila mereka yang meningkat, mereka yang mendapat jangkitan itu meningkat, sistem tu kadang-kadang suka untuk memberikan keutamaan kepada semua individu. Jadi dalam keadaan yang tidak dijangka, ada nyawa-nyawa yang tidak dapat diselamatkan. Itu adalah antara kesan apabila wujudnya varian baru. Cuma untuk di Sabah ni, apa yang kita maklum ialah disebabkan kita tidak tahu apa kesannya, tindakan daripada kerajaan Sulu tu pada pandangan saya adalah lebih menjurus kepada surveillance, pemantauan, bagi mengelakkan sistem perkhidmatan mereka akan terjejas sekiranya tidak ada pemantauan berkala dan serius dilakukan. Semalam kita mencatatkan angka yang paling tinggi pernah dirakamkan dalam negara, 2,500 lebih, dan ditambah dengan orang ramai telah pun diberikan kebenaran untuk merentas negeri, ada yang menyambut tahun baru dan sebagainya, ditambah dengan varian baru lagi yang kita kesan di UK, Afrika Selatan, bimbang sekiranya ada di Malaysia. Jadi ada yang menyuarakan kebimbangan mereka untuk kebenaran merentas negeri itu. Ada yang menyatakan bahawa sebaliknya ia perlu ditarik balik semula untuk memastikan bahawa KKM dan juga sistem kesihatan kita tidak terbeban dengan kes-kes jangkitan baru yang kalau kita lihat angka keboleh jangkitan kita telah pun mencecah 23,000 lebih. Ya, betul. Dari segi kesihatan awam, sebaik-baiknya langkah Perintah Kawalan Pergerakan perlu dilaksanakan seperti mana yang kita telah lalui pada bulan Mac dan April lalu. Bagaimanapun, seperti yang mana kita maklum, kesan ekonomi terlalu agak memudaratkan, melibatkan banyak golongan yang terjejas, bukan sahaja di peringkat individu tapi juga negara secara keseluruhan. Dengan menimbangkan situasi ini, pada pandangan saya satu pertimbangan wajarlah, kita mengambil jalan tengah, bagaimana untuk kita mengimbangkan keperluan ekonomi dan dalam masa yang sama kita harap sistem perkhidmatan kesihatan kita dapat berfungsi secara optimal. Pada pandangan saya, kita selepas melalui pengalaman selama 9 bulan ni, kita sepatutnya mengambil keputusan yang matang dalam menghadapi kemelut pandemik COVID-19 ini. Bagi saya, semua orang telah diberikan makluman, pengetahuan, contoh-contoh dan juga apa yang perlu kita lakukan. Tinggal lagi sama ada kita mahu menerima atau melaksanakan segala nasihat yang telah disyorkan.
Jadi untuk itu, kita perlu faham bahawa kebenaran merentas negeri ini adalah untuk tujuan ekonomi, untuk tujuan kita meneruskan kelangsungan hidup. Kita tidak berada di era sebelum pandemik yang mana kita boleh melaksanakan social gathering, family gathering, perkumpulan anak beranak, sanak saudara, kawan-kawan secara berleluasa seperti mana yang pernah kita lalui sebelum ini. Semua tu perlu patuh kepada SOP. Walaupun sedemikian, ia memerlukan individu tersebut untuk membuat keputusan yang terbaik. Jadi dalam keadaan ini bagi saya, kita perlu melakukan secara sukarela berdasarkan pengetahuan dan apa yang kita tahu. Kita tidak memerlukan dipaksa dengan peraturan ataupun undang-undang, didenda baru kita nak buat. Jadi pada pandangan saya, dengan melihat senario terkini dengan kes 23,000, kita perlu membantu anggota-anggota Barisan Hadapan kita di hospital, di klinik untuk mengurangkan beban yang mereka tanggung. Kita perlu juga merasa simpati kepada mereka-mereka yang perlu melalui ujian, rawatan ataupun pengurusan klinikal di hospital sebab keadaan tersebut menyebabkan sebahagian mereka terpaksa ditangguhkan ataupun dilewatkan ataupun mungkin terpaksa dialihkan dia punya jadual tu kepada waktu-waktu yang lain. Jadi keadaan-keadaan ini sebenarnya sangat bagi saya perlu diberikan perhatian serius oleh kita semua. Dan Doktor, semalam PM nyatakan bahawa program vaksinasi akan dilakukan dalam 3 fasa bermula Januari. Keutamaan diberikan kepada petugas Barisan Hadapan dan juga warga emas dan juga kumpulan berisiko tinggi, pesakit jantung, diabetes dan sebagainya. Kalau kita lihat di Indonesia, negara jiran kita, keutamaan diberikan kepada petugas Barisan Hadapan dan juga mereka yang berumur antara 18 hingga 59 tahun. Mereka diberikan kepada golongan yang bekerja kerana percaya mereka ini perlu dilindungi. Bagaimana kita nak mengimbangi perkara ini? Golongan bekerja patut diberikan dahulu vaksin ataupun warga emas sebenarnya? Okey, terlebih dahulu saya nak maklumkanlah saya sebenarnya baru saja hadir dalam satu mesyuarat peringkat antarabangsa mengenai vaksin-vaksin yang ada disediakanlah di negara-negara Asia Tenggara dan juga Indonesia telah membentangkan pelan vaksinasi mereka dan juga saya juga melihat laporan-laporan sedia ada. Di situ saya tidak melihat ada kenyataan yang mengatakan bahawa vaksin akan diberikan kepada golongan dewasa 18 hingga 59 tahun seperti mana yang dinyatakan. Dalam makluman yang telah disampaikan kepada saya, keutamaan yang akan diberi sama seperti di Malaysia, iaitu mereka akan mengutamakan golongan Barisan Hadapan bukan sahaja di kesihatan dan juga mereka-mereka yang terlibat pengurusan secara langsung sakit COVID, tapi juga anggota kerajaan yang ataupun agensi terlibat yang berurusan dengan masyarakatnya yang berhubung dengan komuniti ataupun awam. Mereka ini akan diberikan keutamaan Januari hingga Mac dan kemudian selepas golongan tersebut 1-2 ni dalam tempoh 3 bulan pertama juga golongan warga emas juga diberikan keutamaan. Cuma mereka ada satu keadaan di situ yang mana disebabkan oleh vaksin ini masih belum memberikan sebarang indikasi. Maksudnya waktu belum cukup untuk cerapan sama ada atau tidak kesan sampaian terhadap golongan warga emas. Mereka-mereka yang mempunyai masalah dan sebagainya ditangguhkan terlebih dahulu. Bagaimanapun golongan warga emas adalah merupakan dalam ranking kedua untuk diberikan selepas anggota Barisan Hadapan. Kemudian selepas bulan Mac hingga April, maksudnya April tahun hadapan hingga Mac 2022 mereka akan lanjutkan untuk populasi Indonesia secara keseluruhan. Okey, baik. Terima kasih Pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Malina Osman atas perkongsian pendapat itu tadi.